ialah Bala Subramaniam. Bala adalah seorang penyiasat pribadi Razak Baginda. Razak Baginda ialah penganalisa politik. Beliau juga adalah orang kanan Datuk Seri Najib Tun Razak. Razak Baginda dituduh bersubahat dengan 2 anggota polis dalam pembunuhan wanita Mongolia, Altantuya Sharibu. Altantuya Sharibu adalah seorang juru bahasa yang fasih berbahasa Rusia, Mandarin, Perancis dan Inggris. Beliau telah ditembak mati, kemudian diletupkan dengan peledak C4. Peledak C4 hanya boleh dikeluarkan dengan izin Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan ketika itu ialah Datuk Seri Najib Tun Razak. Datuk Seri Najib Tun Razak menyatakan dia tidak kenal Altantuya Sharibu. No, absolutely not. Because no, absolutely not. Absolutely not. Because I never met her at all. Altantuya Sharibu dikatakan membantu Razak Baginda dalam pembelian kapal selam Perancis. Kapal selam kelas Scorpion yang akan diterima Malaysia pada 2009 mampu mempertingkatkan keupayaan pertahanan laut Malaysia dan membawa tentera laut di Laja Malaysia TLDM ke era baru pembangunan dan kemajuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menyifatkan dengan perolehan kapal selam itu, TLDM akan diamanahkan dengan peranan lebih besar melindungi integriti wilayah dan kedaulatan negara. We have come a long way. The Royal Malaysian Navy waited some 20 years to acquire our submarine. But it is a time that is worth waiting for, because submarines are strategic assets. Isteri Datuk Seri Najib, Datin Seri Rosmah Mansor melancarkan kapal selam itu yang diberi nama sempena Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman. Kapal selam pertama itu yang kini dengan rasminya dikenali sebagai KD Tunku Abdul Rahman melambangkan peristiwa bersejarah dan sumbangan besar Tunku kepada negara sebagai bapa kemerdekaan. Malaysia membeli 2 buah kapal selam bernilai 3.4 bilion ringgit yang ditandatangani pada Jun 2002 dengan Perancis. Altantuya Sharibu dijanjikan komisen ataupun uang upah $500,000 Amerika. Altantuya telah dijanjikan komisen $500,000 Amerika kerana bayaran kes pembelian submarine dari Perancis. Sekarang Altantuya Sharibu telah mati. Bapa beliau telah datang berkali-kali ke Malaysia. Ini berikutan keris perbicaraan yang masih belum selesai. Keris tersebut didapati berat sebelah dan Bapa Altantuya Sharibu sendiri tidak mendapat maklumat perjalanan keris itu. Dr. Sharibu has come to Malaysia and I think this is probably the 3rd time he has done so. Bapa Altantuya Sharibu yang bernama Stef Sharibu telah menghantar surat melalui pos dan juga melalui kiriman tangan kepada Perdana Menteri Malaysia, Pak Lah. Tetapi tiada jawaban diberikan. The fact that 2 letters were sent by the Prime Minister of Mongolia to our Prime Minister, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, these letters appear to have been ignored by our Prime Minister. Kini, keris perbicaraan Altantuya Sharibu hampir sampai ke penghujungnya. Dalam keris ini, Bala telah membuat akuan bersumpah yang mengandungi kenyataan berikut. Pertama, beliau telah diminta oleh Abdul Razak untuk menghubungi dan menyelesaikan kes dengan Altantuya, terutama hutang terhadap beliau, Altantuya. Kedua, Altantuya telah dijanjikan komisen $500,000 Amerika kerana bayaran kes pembelian submarine dari Perancis. Altantuya diperkenalkan kepada Razak Baginda oleh Datuk Seri Najib di pameran
berlian di Singapura? No, absolutely not. Because Did you conspire to No. cover up her murder? absolutely not. Absolutely not. Because I never met her at all. Dan ini semua ada rojok-rojok kepada para yang tertentu dalam kenyataan saya. Keempat, Altan Tuya, Datuk Seri Najib dan Razak Baginda bersama di jamuan makan malam restoran Paris. Sebelum ini di Singapura. Kelima, mengenai malam kehilangan Altan Tuya dan bagaimana Abdul Razak menghubungi DSP Musa Safri, ADC kepada Datuk Seri Najib. Kemudian maklumat dari Razak Baginda, SMS dari Datuk Seri Najib. I am seeing IGP at 11 AM today. Matter will be solved. Be cool. Dan rekod ini ada dalam telefon Razak Baginda. Semua maklumat ini disampaikan oleh Balasubramaniam kepada polis, tetapi polis tidak merekodkannya dan pendakwa raya tidak membangkitkan perkara ini dalam soalan di mahkamah. Selepas Bala membuat akuan bersumpah itu, dia didapati pergi ke Brixfield. Bala left my office about 4:45. I was under the impression that he's actually going to see ASP Tony. Dia pergi ke Brixfield setelah mendapat panggilan daripada ASP Tony Lungan. Whilst he was in my office, he was receiving many phone calls. So I said, who? And he said, ASP Tony. ASP Tony Lungan adalah seorang polis yang berkaitan dengan kes perbicaraan pembunuhan Altan Tuya Haribu. Ada kemungkinan sebelum ataupun semasa Bala membuat akuan bersumpah, istri dan 3 orang anaknya telah hilang. A private investigator who made an explosive statutory declaration linking Datuk Seri Najib to Altan Tuya Sharibu and retracted it a day later has gone missing. Also missing is Balasubramaniam's wife and their 3 children. Sekarang Bala sendiri dan keluarganya turut hilang dan tidak dapat dihubungi. Bala hilang selepas dia berjumpa dengan ASP Tony Lungan. Then next morning, I saw the TV and I got to know that my uncle withdraw the first SG. Then I tried to contact my auntie again. There's no contact. So it seems my auntie is missing since morning. Then my uncle pulled out the first SD. My client has lodged a report, okay, out of his worry for the safety and the well-being of his uncle, Balasubramaniam Perumal, his uncle's wife, his auntie, and the 3 children who have been missing, okay, who have been incommunicado, who have had no contact with the family members since Thursday night. Jika benar Datuk Seri Najib tidak kenal Altan Tuya Haribu, apakah mudah sekali pembelian kapal selam itu? Sehingga tiada kawal selia daripada Menteri Pertahanan sendiri. Seorang Menteri Pertahanan wajib kenal wanita yang ingin mengalih bahasa dalam membeli mesin pembunuh ataupun killing machine. Membeli kapal selam untuk membunuh musuh negara dan juga mempertahankan negara adalah satu tugas yang kritikal. Kita nantikan apa yang akan terjadi pada penyiasat pribadi Razak Baginda yang bernama Balasubramaniam ini.